pada hari ini dunia makin tak lestari daripada hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, di mana dunia ini telah mengalami satu perubahan paradigma yang agak besar. Jadi ini disebabkan oleh penggunaan sumber-sumber yang terhad oleh manusia yang sentiasa bertambah. Sebagaimana kita ketahui bahawa hari ini manusia merupakan jumlah besar penduduk dunia, dan jumlah manusia yang hidup atas muka bumi ini bertambah daripada tahun ke tahun, dan kini telah sampai ke satu angka yang agak besar, iaitu hingga 7 hingga 8 bilion manusia di atas muka bumi ini. Dan ini juga menyebabkan penggunaan sumber-sumber agak pupus, agak berkurangan daripada semasa ke semasa. Justru itu timbullah beberapa isu di dunia ini yang menyebabkan manusia hidup dalam keadaan tak selesa oleh kerana keadaan sumber-sumber agak berkurangan, terutamanya berkaitan dengan sumber air, di mana air di sini telah mengalami satu perubahan yang agak membimbangkan, di mana ramai manusia ataupun penduduk-penduduk di muka bumi ini menggunakan air yang agak kotor, tak bersih, walaupun bukan di Malaysia tapi di luar sana. Dan begitu juga dengan penggunaan elektrik, penggunaan tenaga, di mana sebahagian besar manusia masih hidup tanpa ada elektrik di rumah masing-masing. Dan begitu juga dengan keadaan kesihatan, isu kesihatan, di mana ramai lagi manusia yang hidup dalam keadaan yang berpenyakit dan berbagai-bagai jenis penyakit yang dialami. Dan begitu juga dengan penggunaan tanah untuk pertanian, di mana penggunaan tanah telah tidak dikawal, maka ia akan secara tak langsung akan merosakkan sistem biodiversiti itu sendiri. Di mana kita tahu bahawa sistem biodiversiti adalah salah satu sistem yang perlu untuk menjamin kesejahteraan kehidupan manusia sejagat pada hari ini. Dan sebab itulah maka berlakunya perubahan cuaca yang agak ketara hari ini akibat perbuatan manusia sendiri. Dan masih ramai pada masa yang sama, masih ramai lagi manusia hidup dalam keadaan kemiskinan. Walaupun kita di sini tak nampak, agak susah nak cari orang miskin di Malaysia, tapi di luar sana di Afrika dan sebagainya, manusia mati setiap hari akibat daripada kemiskinan. Dan begitu juga dengan penggunaan pengeluaran dan penggunaan yang tidak seimbang. Maksudnya banyak benda-benda atau produk-produk baru dicipta tanpa mengambil kira kelestarian penggunaan itu sendiri. Dan hari ini kita dapati bahawa satu isu yang sangat besar berlaku, bukan kata di Malaysia saja, malahan di dunia, iaitu isu berkaitan dengan sisa pengurusan sisa makanan. Di mana kita lihat di Malaysia pada hari ini, pengurusan pepejar sebanyak 30,000 tan metrik sehari. Dan daripada 33,000 tan metrik untuk sisa pepejar, separuh daripadanya ataupun 45% daripada pengurusan sisa pepejar adalah sisa makanan. Di mana kita tahu bahawa 15,000 tan, kalau kita urus dengan baik sisa makanan itu, dia dapat memberi makanan kepada 10 juta manusia. Untuk setiap hari dia makan pagi, tengah hari dan malam, kalau kita pandai urus makanan itu sendiri. Jadi jumlah janaan sisa makanan yang agak tinggi di Malaysia adalah datangnya daripada isi rumah, iaitu hampir 10,000 tan metrik yang membuang sisa makanan. Dan seterusnya adalah daripada premis komersial, macam di restoran, di pusat-pusat penjualan makanan, hampir 3,000 tan metrik sehari dibuang. Dan begitu juga dengan premis institusi seperti universiti, kolej dan sebagainya, membuang sebanyak 1,000 tan metrik sehari. Jadi ini satu angka yang sangat besar. Jadi pembaziran ini berlaku adalah utamanya sikap mentaliti manusia itu sendiri, pemikiran yang tak matang. Dia membuang makanan sesuka hati dia. Begitu juga disebabkan oleh cara hidup ataupun gaya hidup, di mana mereka rasa makanan ni makan tak perlu habis. Kalau rasa nak buang, dia buang. Mereka tak fikir manusia yang perlu pada makanan tersebut. Dan seterusnya, ketiganya akibat daripada tabiat makan. Penduduk Malaysia ni kebanyakan dia makan, dia tak suka makan. Kalau dia rasa tak sedap dia akan buang, tanpa rasa nak simpan ke benda tu untuk bawa balik kepada rakan dan sebagainya. Itu sikap manusia. Ini mengikut kajian yang dibuat lah. Jadi kesan daripada pembaziran tadi, pertamanya dia akan beri kesan kepada apabila kita buang sisa makanan di tempat-tempat perusahaan, dia akan mengeluarkan satu gas metana.
Okey, gas metana ni adalah satu jenis gas yang akan boleh merosakkan ozon yang terdapat di bumi pada hari ini. Okey, apabila ozon itu rosak, maka lapisan ozon, maka dia akan menyebabkan perubahan cuaca di mana kita akan merasa dunia ini agak panas. Apa yang kita rasa sekarang ini adalah sebabkan berlakunya perpecahan ozon disebabkan oleh gas metana. Okay? Dan gas metana itu hasil daripada perbuatan kita sendiri. Yang keduanya adalah apabila kita membuat pembuangan sampah, pembuangan sisa makanan secara tidak teratur, dia akan menyebabkan wujudnya air larut resap. Air larut resap ni merupakan satu air yang agak kotor. Dia serap masuk ke dalam tanah, dia akan mencampur dengan air yang ada di dalam tanah tersebut. Jadi sebab itulah air dalam tanah kita agak kotor, agak tak bersih disebabkan pengurusan ataupun pembuangan sampah yang tidak dikawal dengan rapi. Okay? Ini sebab utama lah. Jadi untuk mengatasi masalah air kotor ni, kita perlu perbelanjaan yang agak besar. Dan benda-benda ni kita ingat bahawa ianya datang daripada kita dan perbuatan kita manusia itu sendiri. Sebab mereka tak rasa pun sedar tentang pentingnya pengurusan yang baik tentang pembuangan sisa makanan. Dan akibat seterusnya adalah akan menyebabkan persekitaran yang agak tidak menyelesaikan manusia dan akan menyebabkan berlakunya penyebaran wabak penyakit yang agak cepat. Okay, manusia-manusia akan hidup dalam keadaan yang tak selesa dan akan mengalami penyakit berjangkit dan sebagainya. Dan seterusnya menyebabkan persekitaran yang agak kotor dan tidak memberi kesejahteraan yang baik kepada manusia. Jadi apa yang patut kita selesaikan adalah di sini adalah kita kena ada satu badan yang boleh menguruskan pembuangan sisa makanan yang lebih bersistematik. Di mana kalau kita buang dengan cara sistematik ataupun kita urus dengan cara baik, maka sisa makanan tersebut sebenarnya dia boleh mengeluarkan satu gas biogas. Di mana biogas ni kita boleh menggunakannya sebagai satu sumber tenaga yang lain. Maksudnya dia boleh menjimatkan sumber tenaga, kita tak guna dia seolah-olah macam kita guna sumber tenaga solar dan sebagainya, dan amat menjimatkan. Yang keduanya, kita boleh menguruskan sisa makanan itu. Sisa makanan sebenarnya kita boleh buat satu proses mengkompos ataupun membuat baja. Di mana sisa makanan itu sendiri sebenarnya kalau kita pandai urus, maka kita dapat generate ataupun meningkatkan income ataupun pendapatan penduduk-penduduk setempat. Jadi benda ni kita kena bagi satu khusus ataupun satu kesedaran kepada penduduk-penduduk yang hidup mereka hanya membuang makanan dan sebagainya. Kita latih mereka supaya mereka juga dapat buat satu aktiviti berkaitan pengkomposan. Okay? Jadi secara tak langsung mereka dapat meningkatkan ekonomi masing-masing. Okay? So saya haraplah supaya benda-benda ini dapat dilaksanakan. Dan kita pada masa yang sama kita dapat melestarikan dunia kita pada hari ini untuk memastikan penduduk dunia pada hari ini dan generasi akan datang dapat hidup dengan lebih aman, damai dan selesa, dan kita akan dapat satu penghidupan manusia yang dalam keadaan yang sejahtera. Okay, that's it. Terima kasih, Doktor. So kalau kita ada lebihan makanan dari segi nasi ni, itu macam mana nak uruskan? Kena buang kadang ada orang ambil makanan itik ke, ayam ke, macam bagi. Kalau cakap staff nak buat balik ke apa? Benda yang boleh simpan macam simpan. Kalau yang macam bulan kosong kan, buat balik. Dia berisiko kita buang lah. Kadang kerja pun anak ramai, susah kan. Dia pun kita bagi makan. So kebanyakannya simpan ataupun buang? Kebanyakannya tak buang. Memang sekor buang. Kerja akan kutipkan, dia pun akan bagi kat kawan-kawan pun. Kalau tak buang tu, tak boleh buang lah. Betul-betul rosak. Kalau malam buang. Kalau pukul 11 malam tu, balik memang buang. Kalau kata siang dia dah sekolah, memang tak buang. Dia akan kutip balik lah. I think that it's an issue nowadays which been quite neglected by media. It's not so popularly spoken about. So I think people should be more concerned about such issue, and starting from personal experience, they should limit down their food wastage when they're going for buffet, for example, when there is unlimited supply of food. And
if we're talking about big scale like supermarkets or the food stores, they also can take some measures about reducing this issue. For example, they can give the food that is about to expire or leftovers to the poor people, or reduce the price so that stock will go away faster. So that's the measure we can take. So do you ever practice food wasting? Unfortunately, sometimes it happens, but I'm quite concerned about it. So, for example, when such situation, when I go to buffet, I rather go to take food twice. So, first time I see how much I can finish, so I will avoid that. Have you ever practiced food wasting? Actually, I did before lah, because I also like when I feel like I'm hungry, and then I will take a lot of quantity of the makanan. But after I eat all and in the progress and then I feel like, oh, why so many makanan so Cannot finish yeah, that. cannot finish already. Yeah. So what do you think that people can do to reduce the case of food wasting? When I found myself cannot eat finish, I will ask my friends to help me. But if they cannot lah, so I will like order. I will bring the Tupperware and then put the makanan inside, and then I Bring back. bring Bring it back, bring okay. back to my room to eat. Yeah. So that's all from us. Thank you very much. Okay.